Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid dini wa allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim sebagai satu usaha kita bagi memahami kalam Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit ke bumi untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi kita daripada dunia hinggalah nanti kita ke akhirat insyaAllah Ta'ala. Baik, kita masih lagi membahaskan surah Al-Qamar, surah yang ke-54 dalam Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 32. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 33 hinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sadaqallahul azim. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 33, Kadzabat qawmu Lutin bin nuzur. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Dalam surah Al-Qamar ni, sebagaimana sebelum ni kita bahaskan juga, Allah Ta'ala menceritakan beberapa kisah Rasul-Rasul Allah Ta'ala secara ringkas. Maka sebelum ni Allah Ta'ala ada menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Kemudian kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Kemudian ada kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Dan sekarang ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah salah seorang Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, iaitulah Nabi Lut alaihi salatu wassalam bersama kaumnya yang menderhaka dan melakukan perbuatan keji. Baik, Allah Ta'ala sebut kadzabat qaum Lut. Kaum Nabi Lut telah mendustakan amaran-amaran yang disampaikan. Siapa dia kaum Nabi Lut ni? Qaum Lut hum unasun kafaru billahi azza wa jal wa asyraku bihi. Kaum Nabi Lut adalah manusia-manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala serta mereka juga mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan ada satu maksiat khas yang amat keji, yang amat buruk yang mereka lakukan, iaitulah al-liwat. Apa dia al-liwat tu? Liwat dah jadi bahasa Malaysia dah.
Liwat tu ialah ityanu dzakari adzakar. Lelaki mendatangi lelaki. Ya. So inilah gambaran kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah Ta'ala, dan banyak melakukan kemaksiatan. Dan ada satu maksiat khas yang mereka lakukan, yang mana maksiat ni sangat keji, sangat kotor, tak pernah dilakukan oleh seorang manusia pun sebelum mereka, iaitulah ityanud dzakar az-dzakar. Lelaki mendatangi lelaki. Mereka adalah kaum pengamal liwat ataupun sodomi. Wa hadzarahum nabiyuhum min hadha. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam datang kepada mereka untuk memperingatkan perkara ini, supaya mereka jangan kufur kepada Allah Ta'ala, dan juga secara khas supaya mereka tidak melakukan perbuatan maksiat liwat tadi. Maka dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala sebut, Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka, atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Kata Nabi Lut, mengapa kalian mendatangi lelaki dari seluruh manusia yang ada ni? Ya. Dan kalian telah pun meninggalkan pasangan yang Allah Ta'ala cipta untuk kalian, iaitulah wanita. Wanita Allah Ta'ala cipta menjadi pasangan kepada lelaki, dan itu Allah Ta'ala halalkan melalui proses perkahwinan. Mengapa kamu meninggalkan pasangan yang telah Allah Ta'ala cipta untuk kamu, dan kamu memilih mendatangi lelaki? Bal antum qaumun 'adun. Maka kamu ni, kata Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kaum yang melampaui batas. Ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka kaum Nabi Lut ni, walaupun Nabi Lut telah ingatkan mereka, sampaikan amaran kepada mereka, istamarru ala hadha, mereka berterusan melakukan itu, tak henti-hentinya, hatta ja'ahumul azab, sehingga akan datanglah kepada mereka azab yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka. Ya. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, kadzabat qaum Lutin bin nuzur, kaum Nabi Lut telah mendustakan an-nuzur. An-nuzur itu bentuk jamak daripada nazir. Ya, nazir artinya al-kalimat allati anzarahum fiha Lut alaihi salatu wassalam. Kalimah yang Nabi Lut alaihi salam peringatkan mereka dengannya. Ya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala buat bentuk jamak an-nuzur, bentuk jamak daripada nazir, menunjukkan bahawa annahu kana yukarriru alaihim hadha, bahawa menunjukkan bahawa Nabi Lut alaihi salatu wassalam telah pun berulang kali ingatkan mereka tentang perkara ini, tentang perkara liwat yang mereka lakukan. Walakinnahum abaw wa asarru ala hadzal fi'l, akan tetapi mereka enggan dan terus-menerus melakukan perbuatan itu. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam ni diceritakan Allah Ta'ala untuk dijadikan ibrah, pengajaran. Pengajaran untuk Nabi, bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wassalam berjuang dalam berdakwah. Dan juga bukan jadi pengajaran bagi kita bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wassalam berjuang, dan bagaimana pula kaumnya dibinasakan Allah Ta'ala kerana melakukan satu perbuatan keji, kerana melakukan dosa yang amat keji, yang amat kotor. Dan pada zaman kita sekarang ni, kita melihat bahawa kes yang sama sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam begitu banyak berlaku. Hari ini kita mengenali ada istilah LGBT. Ya. Ada yang disebut dengan gay, ada disebut dengan lesbian, ya, ada disebut dengan bisexual, ada transgender, dan macam-macam lagi kecelaruan, ya, yang berlaku. Manusia banyak terpesong daripada fitrah mereka.
yang mana ini juga merupakan satu dosa yang amat besar, yang mana kita bimbang Allah Ta'ala akan turunkan azab sebagaimana Allah Ta'ala dahulu turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka kita kena berusaha membenteras wabak ini, ya, wabak di mana lelaki suka dengan lelaki, wanita suka dengan wanita, atau campuran. Dan ada juga lagi kumpulan transgender, wal'iyadzubillah, ya. Kita kena bersama-sama melakukan usaha untuk mengingatkan mereka, untuk nasihat mereka, untuk didik mereka, terutamanya ahli keluarga kita, anak-anak kita. Sama-sama kita berusaha supaya jangan sampai kena. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada pengikut-pengikut yang macam tu. Dalam satu kajian disebutkan bahawa sifat yang macam ni ia bukanlah satu sifat yang dibawa sejak daripada lahir. Kerana fitrah yang Allah Ta'ala buat pada diri seorang lelaki, sukakan kepada perempuan. Begitu jugalah Allah Ta'ala buat pada perempuan, mereka sukakan kepada lelaki. So kenapa boleh berlaku akhirnya lelaki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan? Dalam satu kajian dinyatakan punca utama dia adalah environment, ya, persekitaran. Siapa kawan dia, siapa sahabat dia, dia duduk dekat mana, ya, komuniti yang dia join tu macam mana, ya. Maka benarlah apa yang disebut Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tu dapat kita nilai agamanya menurut agama kawan dia siapa, sahabat dia siapa. Maka dengan siapa dia berkawan amat mempengaruhi dia. So kalau sampai dia berkawan dengan orang yang mengamalkan perbuatan keji ini, besar kemungkinan dia akan terikut. Dia akan terikut. Kes ini malah kita tengok semakin menggerunkan. Bukan sahaja berlaku dalam kalangan orang-orang yang tak kenal dengan agama, malah berlaku dalam kalangan mereka yang kenal dengan agama. Ya, kita melihat bagaimana polis menyatakan dalam institusi yang mengatakan mereka Islam sekalipun, belajar agama Islam pun, benda ni berlaku. Waliyadzubillah. So ini sesuatu yang amat membimbangkan, ya, sesuatu yang amat membimbangkan. So pendahulu kepada amalan yang keji ni siapa? Mereka lah kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang telah mendustakan dakwah dan peringatan-peringatan yang disampaikan Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada mereka. Akhirnya oleh kerana perbuatan mereka itu, perbuatan mereka kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, melakukan perbuatan liwat dan mendustakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada mereka, akhirnya mereka pun dibinasakan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 34, Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam. Baik, pada ayat 34 ni Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala akhirnya membinasakan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami hantar kepada mereka hasiba. Hasiba tu yakni syai'an yahsibuhum minas sama', iaitu sesuatu yang menimpa mereka daripada langit, yang membakar mereka. Amtarallahu alaihim hijaratan min sijil. Maka Allah Ta'ala turunkan hujan batu yang sangat-sangat panas kepada mereka.
Fahadamat buyutuhum, akhirnya hancur rumah-rumah mereka. Hatta kanat 'aliyaha safilaha. Hatta kanat 'aliyaha safilaha. Bahkan Allah Ta'ala membalikkan negeri mereka itu bahagian atas ke bawah. Bahagian atas ke bawah, bahagian bawah kemudian ke atas. Ya. Allah Ta'ala binasakan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kami balikkan mereka atas, bahagian atas tu Allah balikkan ke bawah. Kemudian wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, kami turunkan kepada mereka hujan batu, ya, yang membinasakan mereka, yang menghancurkan mereka. Ada setengah ulama mengatakan, kenapa Allah Ta'ala azab mereka begitu? Allah balikkan, Allah Ta'ala membalikkan mereka dari atas pergi bawah. Ya, Allah Ta'ala angkat bumi di mana mereka berpijak tu, kemudian Allah balikkan. Kenapa macam itu Allah Ta'ala buat? Kerana mereka telah membalikkan fitrah mereka. Ya, fitrah seorang lelaki ialah minat kepada seorang perempuan. Tetapi mereka balik. Yang sepatutnya mereka menjadikan perempuan sebagai pasangan mereka, ni mereka menjadikan lelaki sebagai pasangan mereka. Maka Allah Ta'ala balas bagaimana sifat mereka itu. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang mereka terima itu sama seperti amal yang mereka buat. Amalan yang mereka buat membalikkan fitrah mereka, maka Allah Ta'ala datangkan azab kepada mereka dengan membalikkan negeri mereka, tanah di mana mereka duduk, akhirnya mereka semua binasa. So, oleh kerana itu, kita kena ada kebimbangan. Jangan sampai Allah Ta'ala turunkan azab kepada kita yang membinasakan kita oleh kerana berlakunya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Seluruh kaum Nabi Lut alaihi salam dibinasakan Allah Ta'ala, kecuali keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut ni pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ada yang dikecualikan, iaitulah isteri kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka kami keluarkan daripada negeri itu seluruh orang yang beriman, sehingga kan tidak didapati lagi di negeri itu kecuali rumah orang yang sehingga kan tidak didapati lagi di negeri itu rumah orang Islam ketika mana Allah Ta'ala membinasakan mereka. Ya, maka Allah selamatkan mereka dengan menyuruh keluar pada waktu sahur atau sebelum sahur, menjelang subuh. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Lut alaihi salam dan ahli keluarganya keluar, dan Allah perintahkan, Allah Ta'ala tegah, jangan ada satu pun yang menoleh ke belakang kecuali isterinya, kata Allah Ta'ala. Maka isteri Nabi Lut alaihi salatu wasalam tidak selamat. Ya. Kenapa? Ada pendapat mengatakan kerana dia juga kufur kepada Allah. Ada juga pendapat yang mengatakan kerana isteri Nabi Lut alaihi salam ni ikut serta membantu atau memberitahu kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam tentang ketibaan tetamu Nabi Lut alaihi salam yang mereka minati, yang sebenarnya tetamu ni adalah malaikat. Jadi Allah Ta'ala ada ceritakan dalam Al-Quran seperti dalam surah Hud, ya, bahawa dahulu ada malaikat Allah Ta'ala datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk membinasakan negeri itu. Mereka datang kepada Nabi Lut alaihi salam dalam bentuk rupa pemuda-pemuda yang handsome. Kemudian kaum Nabi Lut alaihi salam datang berebut untuk mengajak malaikat ni yang datang dalam bentuk rupa manusia ni untuk melakukan perbuatan keji. Siapa yang memberitahu itu kepada kaum Nabi Lut?
setengah ulama tafsir mengatakan itu adalah isteri kepada Nabi Lut alaihi salam. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan dua isteri Nabi yang buruk. Pertama isteri Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua isteri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka daripada sini kita dapat mengambil pengajaran. Kadang-kadang dalam hidup ni Allah Ta'ala duga seseorang melalui pasangan dia. Seorang lelaki yang baik, kadang-kadang Allah Ta'ala duga dengan mendapatkan seorang wanita yang tak baik, sebagaimana berlaku kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ataupun sebaliknya, kadang-kadang seorang wanita yang salihah mendapatkan lelaki yang tak baik. Kita melihat bagaimana Asiyah dapat suami Firaun, seorang yang sangat zalim. Ya. Secara asasnya at-tayyibina lit-tayyibat, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Itu secara amnya. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala duga. Allah Ta'ala duga suami lelaki dapat wanita yang tak baik, atau wanita dapat lelaki yang tak baik. Ya. Ini satu dugaan. Dan ini dihadapi oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman yang lain. Kenapa? Kenapa mereka diselamatkan Allah? Pertama, oleh kerana mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kerana mereka telah pun berusaha untuk memperingatkan kaum itu supaya tidak melakukan perbuatan keji itu. Jadi, yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala itu, pertama, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita telah pun mengingatkan mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan keji itu. Kalau kita tidak mengingatkan mereka, kita tidak sampaikan amaran kepada mereka, maka ada kemungkinan kita juga akan kena azab Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Sebab kalau kita senyap, berlaku maksiat kita senyap, sama kita menyetujui maksiat itu berlaku. Maka kita kena sampaikan amaran. Ya. Kita tak boleh diam. Kita kena bagi tahu. Kalau kita dah ingatkan mereka berulang kali dan tetap, kalau Allah turunkan azab, insya-Allah orang yang beriman dan yang telah menyampaikan amaran itu akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala selamatkan Nabi Lut dan ahli keluarganya yang beriman serta beberapa orang yang beriman kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam daripada kaumnya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Sebagai limpah kurnia dari kami, yang demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Ya. Ni'matan min indina. Nikmat dari sisi kami yang telah kami kurniakan kepada keluarga Nabi Lut. Apa nikmat tu? Pertama, annallaha anjahum. Pertama, Allah Ta'ala selamatkan mereka. So, selamat daripada satu bahaya yang besar tu adalah nikmat. Selamat daripada azab Allah Ta'ala tu adalah nikmat. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annallaha ahlaka aduwahum. Bahawa Allah Ta'ala membinasakan musuh mereka. Kalau musuh kita dibinasakan Allah Ta'ala, itu juga adalah nikmat. Ya. So, apa yang berlaku kepada Nabi Lut dan ahli keluarganya, itu ni'matan min indina. Itu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan daripada sisi Allah. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut dan ahli keluarganya. So, itu nikmat daripada Allah. Dan juga Allah Ta'ala membinasakan musuh mereka, kaum mereka yang degil, yang menderhaka, yang mendustakan, itu juga nikmat. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami beri balasan, ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. So, dekat sini Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya kenikmatan yang diperolehi Nabi Lut dan ahli keluarganya ni sebagai ganjaran atas kesyukuran mereka kepada Allah Ta'ala. Ya.
Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat menjadi sebab Allah Ta'ala selamatkan kita, dan dapat juga menjadi sebab Allah Ta'ala membinasakan musuh kita. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan syukur? Syukur tu ialah al-qiyamu bi ta'atihi, melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan sekadar mengucapkan aku bersyukur pada Allah. Ya. So syukur tu setengah ulama bahkan membahagikan kepada 3. Yang pertama disebut dengan syukur bil qalb, syukur dengan hati. Macam mana kita bersyukur dengan hati? Hati kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tu, bahawa, dan kita meyakini bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mana dia mendapatkan kenikmatan, dia yakin bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur tu bil lisan, dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh badan kita, iaitulah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam dan ahli keluarganya yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Bersyukur dengan mentaati Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan mereka, kurniakan kepada mereka kenikmatan. So daripada sini kita belajar bahawa syukur adalah asbab Allah Ta'ala tambahkan nikmat kepada kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Wa la in kafartum, tetapi kalau kamu kufur, kamu tak mahu bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azab Allah Ta'ala tu amatlah sangat keras. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra. Adakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Ta'ala tu kepada kekufuran? Ya, mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala tu, malah mereka kufur. Wa ahallu qaumahum daral bawar, akhirnya mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dunia. Bahkan dekat akhirat, jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kerana kekufuran mereka terhadap Allah. Maka syukur adalah sebab, salah satu sebab utama Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bahaya besar. Syukur adalah salah satu sebab utama Allah Ta'ala tambahkan nikmat kepada kita. Maka usahakan untuk terus menambah kesyukuran kita kepada Allah, supaya Allah tambahkan kenikmatan pada kita, dan supaya Allah Ta'ala sentiasa selamatkan kita daripada pelbagai bahaya yang dapat menimpa kita. Ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 36, وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Dan demi sesungguhnya Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami, dan pada itu mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu. Allah Ta'ala sebut dekat sini bahawa sebenarnya Nabi Lut alaihi salam telah pun sampaikan amaran ni kepada mereka, betapa dahsyatnya azab Allah kalau mereka tetap mengingkari, kalau mereka terus dengan dalam kekufuran mereka, kalau mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji, kemaksiatan liwat itu. Tetapi fatamarau bin nuzur, mereka tetap mendustakannya, mereka tetap tidak mempercayainya. Ya, maka tidaklah Allah Ta'ala mengazab satu kaum kecuali telah disampaikan kepada mereka amaran ataupun peringatan akan azab Allah Ta'ala itu. Tetapi kalau mereka tetap bersikap mengingkari, bersikap menolak, mendustakan, akhirnya Allah Ta'ala juga
akan membinasakan mereka. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 37, وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Dan demi sesungguhnya mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabku dan kesan amaranku. Ya, ni tentang bagaimana tetamu Nabi Lut alaihi salatu wassalam datang. Walaqad rawaduhu an dhaifihi, yakni anna qaumahu rawaduhu an dhaifihi iz jaa ilaihi minal malaikah. Kaum Nabi Lut telah memujuk, meminta, bahkan memaksa kepada Nabi Lut alaihi salam supaya diserahkan tetamunya, yang sebenarnya tetamu Nabi Lut ni adalah malaikat Allah Ta'ala, supaya diserahkan kepada mereka. Kenapa? Wa kana Allah Ta'ala qad ba'atha ilaihimul malaikah ala surati syabab. Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan malaikat sebagai tetamu kepada Nabi Lut dalam bentuk rupa pemuda-pemuda yang handsome. Ini sebagai imtihanan min Allah Azza wa Jal. Ini satu sisi sebagai sebagai ujian daripada Allah Ta'ala untuk mereka. Ya, sebagai satu ujian daripada Allah Ta'ala untuk mereka. Maka mereka pun tahu akan itu, maka mereka datang dengan segera kepada Nabi Lut meminta supaya diserahkan tetamu itu kepada mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka. Ya, fatamasallahu a'yunahum, maka Allah Ta'ala menghapuskan biji mata mereka. Ya, maka ada sebagian ulama mengatakan Jibril alaihi salam memukulkan sayapnya, ya, sehingga kan hilang biji mata mereka. Ya, bi anna Allah tamasa a'yunahum hatta asbahu la yubsirun. Allah hilangkan, Allah azab mereka saat itu dengan menghilangkan biji mata mereka sehingga kan mereka tak dapat melihat. Kenapa? Sebab begitu buruk pandangan mereka. Pandangan yang menginginkan kepada lelaki. Wal'iyadzubillah. Maka kata Allah Ta'ala, fadhuku azabi wa nuzur, maka rasakanlah azabku dan kesan daripada amaran-amaran yang telah aku sampaikan kepada kalian. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 38, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Dan sesungguhnya mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya. Keesokan harinya, hari ini tetamu itu datang, mereka minta, mereka datang, bahkan memaksa Nabi Lut supaya diserahkan kepada mereka. Dan Nabi Lut pun dah bimbang, malu, macam-macam, sampai Nabi Lut tawarkan, ni ada anak perempuan aku, kamu kahwini je lah ni. Mereka mengatakan, wahai Lut, kamu tak tahu, kamu kan dah tahu kami tak minat dengan anak-anak perempuan engkau. Serahkan kepada kami tetamu engkau tu. Nabi Lut rasa malu, tapi nak melawan tak berdaya. Akhirnya tetamu ni bagi tahu kepada Nabi Lut, jangan kamu bimbang, kami ni adalah malaikat Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya esok subuh Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya, azab yang kekal pada pagi-pagi hari Allah binasakan. Sebelum subuh tu Allah perintahkan Nabi Lut dan ahli keluarganya yang beriman supaya segera keluar meninggalkan kawasan tu. Maka pada waktu subuh, sebagian ulama mengatakan daripada waktu subuh sehingga kan terbit matahari, Allah binasakan habis semua negeri kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam tu. Maka kata Allah, fadhuku azabi wa nuzur. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, rasakanlah azabku dan kesan amaran-amaranku. Ini menunjukkan betapa marahnya Allah Ta'ala dengan apa yang mereka buat. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pengajaran daripadanya. Ayat ni berulang kali Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar ni. Allah Ta'ala sebut sebanyak 4 kali.
selepas Allah Ta'ala menceritakan kisah seorang Nabi dan kaumnya yang dibinasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala hendak mengatakan, janganlah kamu jadi macam kaum-kaum terdahulu tu yang mendustakan rasul-rasul mereka. Ikutilah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, kerana Al-Quran itu telah pun dimudahkan Allah untuk kamu baca, untuk kamu faham, untuk kamu hafaz, untuk kamu amalkan. Maka ambillah pengajaran-pengajaran daripadanya. Itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan manfaat kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita, ahli keluarga kita dan seluruh kaum muslimin daripada perbuatan liwat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang akhirnya mereka dibinasakan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada perkara ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.